الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Tahukah anda sumber kewangan terbesar Universiti Harvard datang daripada sumber wakaf? Setakat 2016, jumlah wakaf yang terkumpul oleh Universiti Harvard bernilai 156.5 bilion ringgit dan aset ini diurus syarikat pengurusan Harvard, sebuah syarikat pengurusan pelaburan milik universiti itu sendiri. Eropah menjadikan wakaf sebagai instrumen dalam pembinaan institusi pendidikan, contohnya pembinaan Universiti Harvard sendiri dan Universiti Cambridge. Perpustakaannya wakaf, kolejnya wakaf dan gaji sebahagian pensyarahnya juga adalah wakaf. Di Turki pula, perkembangan dan peningkatan taraf hidup rakyat negara itu dibantu mekanisme wakaf. Hampir semua aspek kehidupan di Turki iaitu aspek ekonomi, sosial dan pembelanjaan negara dibantu oleh aktiviti wakaf. Bagaimana pula Malaysia? Laporan Islamic Financial News pada 2013, di Malaysia nilai aset wakaf dianggarkan 1.3 trilion ringgit. Namun sejauh mana nilai ini menterjemahkan pembangunan sistem wakaf yang efisien? Sampai bila kita mahu membiarkan sistem yang dilabel sebagai the sleeping giant ini terus enak diulit mimpi? 4 panel di studio bersama saya hari ini akan membantu kita untuk lebih memahami kepentingan wakaf sehingga ia dianjurkan agama dan apakah kekangan yang mengakibatkan institusi wakaf dilihat amat perlahan perkembangannya di negara kita. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada pentadabur kita pada hari ini, Ustaz Ahmad Fawaz Ali Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan Quranic Solution. Ya, sama-sama di atas jemputan. Baik, terima kasih Ustaz Fawaz. Di sebelah Ustaz Fawaz kita bawakan Qari Abdullah Hafif Muhammad Arifin. Assalamualaikum Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun lebih mesra disapa Afif ya? Ya betul Afif. Baik, terima kasih Afif. Sebentar lagi kita nak mendengar Afif mengalunkan beberapa ayat Quran berkenaan dengan konsep wakaf ini sendiri. InsyaAllah selain daripada Ustaz Fawaz dan juga Afif, kami juga bawakan 2 lagi panel iaitu pensyarah profesional Fakulti Pengurusan Multimedia Universiti, Dr. Rizwan Bakar. Assalamualaikum Dr. Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih jemput saya. Ya, sama-sama terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami. InsyaAllah. Dan di sebelah Dr. Rizwan, Eksekutif Dakwah dan Produk Wakaf Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam dan Persekutuan Mawib Ustaz Nasrun Ahmad. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya dalam program Quranic Solution pada hari ini. Baik, sama-sama. Dan terima kasih juga kerana sudi hadir. Jadi soalan pertama saya ini orang kata soalan panas badan lah orang kata Ustaz Fawaz. Kita nak set daripada panel kita jawab satu je, ya atau tidak. Dan soalannya adalah, adakah institusi wakaf kita sedang membangun pesat? Ya atau tidak? Tak nak ada huraian. Nak ya atau tidak aja untuk soalan panas badan ni. Dia yang wajib soal muka dangkil jawab ni. Ya atau tidak, Ustaz Fawaz? Saya positif ya. Sedang membangun pesat. Ya. Afif, pandangan anak muda? Saya bersama dengan Ya. Ya juga. Doktor? Tidak. Tidak. Ustaz Nasrun? Ya. Ya, baik. Nampaknya saya pula berpandangan tidak. Maksudnya 2 lawan 3 ni, okay. Doktor. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan menjawab salah faham masyarakat
secara turun-temurun yang menganggap wakaf hanya untuk orang yang beragama Islam sahaja. Persepsi yang wujud dalam masyarakat disebabkan kurang memahami konsep wakaf yang sebenar. Mungkin doktor boleh perjelaskan konsep wakaf yang sebenar tu bagaimana? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua ahli panel. Kita lihat dulu dari perspektif definisi wakaf itu sendiri. Ya. Kalau dari sudut secara umum ya, wakaf ini bermaksud menahan. Dalam bahasa Inggeris stop, ya, menahan. Tetapi apa kita nak tahan sebenarnya? Ini persoalan apa kita nak tahan? Dan kemudian wakaf itu bukan sekadar tahan, tetapi perlu dikembangkan. Ya. Kalau mengikut perspektif pandangan Profesor Moser Haf, salah seorang Islamic scholars, dia mengatakan wakaf ini adalah untuk tujuan perkembangan kemanusiaan, membina negara, mewujudkan tamadun. Jadi apa sebenarnya wakaf yang kita sering bicarakan sama ada dalam platform formal ataupun tidak formal? Ini yang kita perlu perjelaskan kepada masyarakat, perbezaan di antara wakaf, sedekah dan juga endowment yang disebut tadi. Ya. Saya ringkaskan saja. Sedekah ni bersifat one off. Kita bagi contohnya, Fina saya ada anak saudara kan. Bagi duit raya tu sedekah. Ya. Itu bukan wakaf. Tapi kalau Ustaz Nasrun contohnya nak mewujudkan institusi tahfiz. Fina, Ustaz Fawaz, Abdullah sama-sama kita contribute, sumbang kepada institusi tahfiz Ustaz Nasrun, maka itu dianggap sebagai wakaf. Ya. Sebab itu dalam istilah kita kena faham istilah sedekah dengan sedekatul jariah. Sedekah yang berpanjangan. Sedekah one off, sedekah jariah adalah berpanjangan. Ya. Itu dikatakan sebagai wakaf. Saya ambil satu contoh lah. Ini berdasarkan pengalaman ya. Bila mana kita cakap pasal wakaf, secara umum masyarakat di luar masih lagi kurang memahami apa itu wakaf. Dan dalam pengalaman saya dapati bahawa perlu wujudnya satu institusi ataupun satu kefahaman di peringkat sekolah rendah lagi tentang kefahaman wakaf. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada faktor sejarah ya, kalau kita lihat faktor sejarah, Sayyidina Umar Al-Khattab contohnya apabila beliau menerima khazanah tanah di Khaybar, maka salah satu perkara yang Sayyidina Umar kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang seharusnya aku lakukan terhadap tanah ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, menasihati Umar Al-Khattab supaya tanah ini ditahan, hartanya, maksudnya pokoknya ditahan, manfaatnya diagihkan kepada masyarakat. Ya. Jadi nak menjawab soalan Finas tadi, adakah wakaf ini hanya untuk orang Islam? Ya. Saya nak cakap satu lagi pengalaman ya. Lebih kurang 2 tahun lepas, ada seorang kawan seorang Cina, bukan Islam, hendak berwakaf 20 juta. Bukan sikit. Nak dapat orang Melayu nak wakaf 2,000 pun agak mencabar. Apatah lagi 20 juta. Ini kisah benar. Tetapi disebabkan oleh kita punya peraturan yang agak rigid, ya, dan mungkin kefahaman tidak berapa jelas, maka hasrat kawan yang bukan Islam ini untuk mewakafkan harta kepada institusi penting, ya, tidak dapat dilaksanakan, tertangguh. Ya, mula-mula dia kata nak bayar zakat, saya kata mana boleh orang non-Muslim nak bayar zakat kan. Tapi berwakaf kita terima. Jadi apa yang berlaku adalah, ialah ini semua dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas 6 bulan hasratnya untuk berwakaf tidak tercapai, Allah ambil nyawa dia. Dan kita, insya-Allah kita sama-sama berdoa moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada orang sebegini, walaupun dia bukan Muslim tapi dia tak contribute. Dengan lain perkataan, wakaf bukan untuk orang Islam sahaja. Wakaf kita boleh terima daripada non-Muslim, dan kita juga boleh, harta wakaf ini boleh dimanfaatkan oleh orang bukan Islam. Ini berlaku di Oxford University. Ya, di Oxford University, ini pengalaman sebenar sebab saya berada di Oxford University. Saya lihat di sini bagaimana perkembangan wakaf ketika itu. Saya pergi tahun 2015. Nilai endowment, Oxford University adalah sekitar 2 bilion pound sterling ketika itu. Tetapi tahun lepas bila saya pergi sekali lagi ziarah Oxford University, Oxford Centre of Islamic Studies, nilai dia dah meningkat lebih dari 4 bilion pound sterling. Maksudnya harta wakaf ataupun harta endowment ni boleh dikembangkan. Dan manfaatnya bukan sahaja untuk Islam tetapi kepada
manusia non-Muslim juga, kepada alam sekitar, Ya, kepada binatang-binatang. betul. Dan kalau kita lihat sejarah Turki itu sendiri, ada sebanyak tak salah saya 118 jenis wakaf Ya. yang boleh kita manfaatkan untuk kemanusiaan dan juga Baik. kemasyarakatan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz Fawaz, bagaimana Al-Quran melihat konsep wakaf ini? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dia bukan hanya melihat konsep wakaf tetapi konsep mengeluarkan harta itu supaya diluaskan agar berlakunya SDG, agar berlakunya kelestarian itu. Dan bagi saya wakaf ini Al-Quran mengarahkan kita supaya diinfakkan dengan kalimah al-infaq yang memberi erti mungkin wakaf sementara, mungkin wakaf selama-lamanya, atau kita tidak sangat penting istilah wakaf ke endowment ke, itu term. Sebab tu Al-Quran dia mengasaskan fikrah infak. Kerana infak ini dia akan membawa kepada sustainability, kelestarian, yang mana menjadikan bumi ini akan kekal selama-lamanya. Dan saya namakan wakaf ataupun apa juga mustalahat yang diberikan dalam kitab-kitab fiqh ini sebagai maqasid imarah yang perlu dibahaskan. Kerana kita hanya membicarakan maqasid syariah dan sebagainya dan kita lupa membicarakan tentang maqasid imarah. Dan saya tak siap paper saya cadang untuk siapkan maqasid imarah supaya orang melihat maqasid imarah ni dia represent makna Quran. Quran ni ada 3 maqasid yang penting. Iaitu ibadah, tazkiyah dan imarah. Dan wakaf ataupun istilah endowment ni kita buat ni sebab nak elak daripada undang-undang je. Tapi maknanya sama je. Dia represent 3 maqasid. Ada nilai ibadat, kemudian nilai tazkiyah, kita membersihkan jiwa daripada kedekut. Ya. Masyarakat yang kedekut susah nak bina. Susah nak membina kemajuan. Sebab semua kedekut. Okey, yang ketiga maqasid imarah tu, development itu. Ada pada makna wakaf. Sebab itu wakaf ini walaupun dia mempunyai nilai ibadat tetapi dia lebih kepada makna manusiawi. Dan saya buat research tentang fiqh masjid. Bila di masjid pertama Sultan Idris di Ipoh, masjid negeri, sebahagian penyumbang wakaf itu adalah non-Muslim. Dan tanah masjid di Pulau Pinang yang menderma salah satu bila saya bentangkan tajuk wakaf ni di USM pada 4 tahun lepas, kita dapati bahawa ada satu tanah yang diwakafkan oleh orang India untuk bina masjid. Sebab itu untuk wakaf ini dia adalah misi kemanusiaan berbanding zakat. Zakat ini dia ada makna ibadat yang lebih kuat. Tetapi wakaf ini dia adalah nilai kemanusiaan kerana hampir ijma' ulama hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri mengharuskan wakaf daripada non-Muslim. Dan saya sebutkan dalam kajian saya dalam buku Fiqh Pengurusan Masjid di mana kita boleh menerima wang apa jua istilah harta. Sebab harta sekarang ni kita ada 5 term, harta saham, harta fizikal, dia intangible asset, mana term. Sebab tu Quran nanti saya minta Syekh kita baca nanti dalam tanda lubirat insya-Allah untuk nak menguraikan bahawa betapa pentingnya gerakan. Kerana Al-Quran melihat, saya nak urai pun sebab tak masuk ayat tu lagi, untuk melihat kepada SDG itu pada ayat lan tanalul birra itu, dan saya akan tadabbur nanti, sangat menarik tadabbur tersebut yang membawa kepada kelestarian bumi ini selama mana ada infak. Selama mana ada wakaf, kerana kita tidak mampu hanya bergantung pada kerajaan kerana pendapatan kerajaan terbatas. Ya, tidak ada leluasa. Tetapi dengan wakaf ini ke semua, dia bukan kelestarian manusia, kelestarian alam. Termasuk yang disebut oleh Dr. Rizwan, kita ada wakaf anjing. Saya selalu cadangkan kepada Majlis Pembandaran, buatlah rumah-rumah wakaf anjing. Anjing kita bertebaran mati tepi jalan dan ini menjejaskan kota kita. Nah, ini kena masuk fiqh pembandaran lah. Saya tak banyak, saya takut nanti saya sangat menyokong kerana ini yang dipanggil sebagai public awareness mesti ditingkatkan supaya kita mengembalikan kemanusiaan untuk melakukan kebajikan. Mungkin di segi akaun tu kita boleh bahaslah makna dia kalau non-Muslim derma. Tapi saya rasa tidak segi akaun pun tak ada isu. Melainkan zakat. So kita boleh tengok sebenarnya kalau kita mampu melakukan agenda perubahan ini, sebab tu saya sebut ya. Kerana ya ini menyebabkan saya boleh buka file. Jadi tak mau panjang-panjang sangat, dekat tu dulu sebab ada lagi yang saya nak sebutkan. Abang Khori kita, Afif, katanya ingin mengalunkan
surah yang berkenaan yang Ya, saya nak minta Fawaz? sebab saya tak dengar, saya dengar suara indah. Saya tak berapa nak indah. Okey, insya-Allah saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Saya tertarik ayat ini, selalu orang baca, tetapi bahasa-bahasa dia panggil bidalan dalam Al-Quran yang mempunyai ratusan kalimah-kalimah masal ini untuk menggambarkan kepada kita kehidupan kita ini perlu ada golongan infak. Ya. Kerana kita tidak hanya melihat kepada pahala ni soal kita dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi melihat kepada konsep infak inilah yang akan belegarnya kehidupan manusia, segi ekonominya, kehidupannya daripada B40 sampai ke atas. Dan kalimah infak ini menjadikan konsep fardu kifayah itu ditegakkan. Kerana bila kita infak fi sabilillah ni bukan makna perang sahaja. Semua jalan kebaikan, jalan kemanusiaan, jalan kepada membina alam sekitar, semuanya adalah fi sabilillah, yang mana infak tersebut akan menjadikan negara dan sebuah bangsa itu menjadi bangsa yang sangat kuat. Sebab itu kalimah infak ini, kalau kita tengok nafak ni asalnya dia adalah terowong. So terowong ni dia boleh kita pintas dengan begitu laju. So kalimah infak ni menjadikan banyak benda yang tidak boleh diselesaikan oleh individu ataupun kerajaan dapat diselesaikan dengan komuniti yang melaksanakan fardu kifayah. Dan saya nak menambah nilai makna infak fardu kifayah, sebab wakaf ni fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah ni kita nak tambah nilainya, bukan makna orang lain buat kita tak payah buat, ataupun kalau kita buat orang lain tak payah buat. Definitif tersebut menyebabkan berlakunya gerakan pasif. Sebab dah ada orang kaya derma dah. Tetapi fardu kifayah yang saya nak huraikan dalam ayat ini sebagai perbandingan, yunfiquna fi sabilillah, digunakan fi'il mudhari' untuk berlakunya permanent, sentiasa. Dia berlakunya orang kata dia kelestarian infak tersebut ialah bermakna mutakafilah. Fardu kifayah bermakna semua orang terlibat di dalam melaksanakan satu agenda. Ya. Ada yang berfikir, ada yang melaksanakan, ada yang menginfak. Maknanya fardu kifayah bukan bermaksud kumpulan tertentu saja yang bertanggungjawab. Semua orang bertanggungjawab dan dibahagikan tugasnya. Ya. Saya sebagai pemikir, seorang yang menginfak, seorang sebagai pekerja, seorang yang menjaga sistem, barulah fardu kifayah itu dapat merealisasikan makna yang diinginkan oleh Al-Quran, walladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Namun sebahagian kebanyakan kita lihat fardu kifayah orang lain buat kita tak payah. Jadi definisi tersebut sangat pasif di zaman sekarang ni, walaupun tidak salah. Tetapi kita ingin bawa definisi makna fardu kifayah ialah kefarduan mutakafil. Makna saya bertanggungjawab, Ustaz Arif bertanggungjawab, Finah bertanggungjawab, semua bertanggungjawab untuk melaksanakan satu agenda. Cuma tanggungjawab itu berlainan. Ya.
Baik, sebelum saya kepada Ustaz Nasrun, saya nak bertanyakan kepada Dr. Rizwan secara ringkas, Doktor, dalam memastikan seperti apa yang Ustaz Fawaz mengatakan, memastikan kelestarian infak ini berlaku dan penuh subur di Malaysia ini, kita kena terima hakikat bahawa 6 faktor yang menyebabkan institusi wakaf kita dilihat agak terkebelakang. Kekurangan dana, kawalan dalaman, kepincangan pengkalan data, kesedaran masyarakat, kekurangan tenaga pakar dan ketidakseragaman perundangan wakaf. Pandangan Dr. Rizwan melihat sistem wakaf, instrumen wakaf di dalam dan luar negara, adakah terdapat faktor lain yang mungkin doktor boleh menambah dan menyebabkan instrumen wakaf di Malaysia ini terus tidur? Okey, terima kasih Finas. Persoalan yang cantik untuk diperbahaskan. Jadi sebelum menjawab soalan itu, saya nak cerita sedikit. Pada akhir tahun lepas saya dijemput oleh Badan Wakaf Indonesia untuk melancarkan advokasi wakaf seluruh Indonesia. Dan saya ditegur oleh pimpinan Badan Wakaf Indonesia. Dia kata kat saya, Dr. Rizwan, terima kasih banyak datang mewakili Malaysia. Malaysia sebenarnya sangat cemerlang. Malaysia sebenarnya hebat. Tetapi kehebatan Malaysia ini tidak diterjemahkan dari sudut practicality. Kita banyak buat seminar, kita banyak buat paper, Ustaz Fawaz, kita banyak buat paper dan sebagainya, tapi tidak diterjemahkan dari sudut pelaksanaan. Jadi ini bagi saya, bila sebut adakah faktor kita ke belakang, ada faktor-faktor yang kita ke belakang, ada faktor yang kita dah ke depan. Ya. Cuma kita tak capitalize dalam bahasa Inggeris, kita tidak capitalize kekuatan yang kita ada. Saya ambil satu lagi contoh. Pada tahun 2019, saya terlibat sama di dalam membangunkan satu dasar untuk pelepasan cukai wakaf. Dan untuk makluman tuan-tuan dan juga saudara-saudara tuan-tuan yang berada ahli panel ya, Malaysia adalah negara pertama yang memberi pelepasan cukai wakaf. Jadi tak ramai orang tahu. Ya. Maksudnya benda tu dah ada. Kita ke depan bab ni dan orang nak menjadikan kita sebagai negara contoh. Tetapi kita dari sudut pelaksanaan agak lemah. Ya. Jadi nak jawab soalan Finas tadi 6 faktor tadi, saya nak tambah sedikit. Ada banyak lagi faktor yang kita lihat untuk memajukan wakaf di Malaysia ni. Pertama sekali yang sangat-sangat penting adalah leadership, kepimpinan. Kita masih berada sedikit masalah dari sudut kepimpinan. Siapa sebenarnya champion dan drive wakaf Malaysia? Itu persoalan pertama. Kedua, ini mungkin Ustaz Fawaz boleh komen lah persoalan keterbukaan ijtihad. Di mana bagi saya wakaf ini adalah sebagaimana kita sebut tadi, melibatkan SDG. So banyak persoalan ijtihad yang boleh diperbahaskan untuk melancarkan proses pembangunan wakaf di Malaysia. Kalau kita hanya membicarakan ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, jadi sebab tu kita rasa banyak benda tak boleh. Sedangkan bendanya mudah aja. Contohnya, ketika kekurangan Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia, kekurangan Malaysia jika dibandingkan dengan Turki adalah disebabkan oleh penglibatan pemegang taruh yang agak rapuh. Tidak kukuh. Contohnya, kita tidak melibatkan institusi penting negara seperti Bank Negara. Kita tidak melibatkan Kementerian Kewangan. Kita kurang melibatkan Securities Commission walaupun Suruhanjaya Security ada mengeluarkan beberapa kertas kerja berkaitan wakaf, tetapi sampai sekarang benda-benda tidak dapat dilaksanakan. Jadi penglibatan pemegang taruh juga penting. Ya. Kita kena duduk sama-sama satu meja, bukan sekadar berseminar tetapi laksanakan. Betul. Secara serius, bukan sekadar berfalsafah dan sebagainya. Dan persoalan yang mungkin saya boleh kupas lagi berkaitan dengan mutawali. Isu ni bukan isu baru, isu lama. Banyak kawan-kawan kita di luar kita sebenarnya ramai pakar-pakar ni, tapi mereka bermain di luar mainstream, di luar kotak. Wakaf. Tapi mereka sangat aktif di luar tu. Bila mereka mohon contohnya, mohon kepada Majlis Agama untuk mendapat sesi mutawali, sangat sukar untuk mendapatkan status tersebut. Jadi kalau boleh untuk menjayakan Malaysia sebagai negara champion wakaf, mutawali perlu diperbanyakkan. Sebab tu kita lihat Indonesia dah ke depan. Ya. Walaupun kita sebenarnya champion, bagi saya kita memang ke depan, tapi mereka melaksanakan apa yang kita cakap. Ya, alang-alang Dr. Rizwan menyentuh tentang mutawali ini. Saya ingin bertanyakan kepada Ustaz Nasrun.
Antara cabaran yang berlaku dalam pengurusan wakaf di Malaysia ialah kawalan dalaman institusi wakaf itu sendiri. Kajian mendapati mutawali atau pengurus harta wakaf dalam institusi wakaf kekurangan latihan dan pembangunan yang mengakibatkan pengurusan harta wakaf itu sangat tidak cekap. Tapi Ustaz Nasrun jangan jawab dulu kerana saya perlukan jawapan Ustaz Nasrun berkenaan isu ini sebab Ustaz Nasrun berada di dalam bidang itu. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Quranic Solution. Saya mahu terus lontarkan soalan kepada Ustaz Nasrun. Ustaz Nasrun, sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, saya bertanyakan berkenaan dengan satu kajian yang mendapati mutawali atau pengurus harta wakaf dalam institusi wakaf dikatakan, kalau ini benar, mungkin Ustaz Nasrun boleh kongsikan. Kalau salah pun, Ustaz Nasrun boleh tolak dakwaan ini yang mengatakan bahawa mutawali kita kekurangan latihan yang menyebabkan pengurusan harta wakaf dilihat tidak cekap. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Finas, semua di panel. Sebelum saya menjawab persoalan berkenaan dengan apa yang telah dilontarkan oleh Finas tadi sebenarnya, saya nak melihat kepada ataupun saya nak menyatakan satu perkara, iaitu Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia ini, maksudnya mereka ada seni untuk menguruskan wakaf itu sendiri. Ya? Dan mereka akan melihat prioriti-prioriti yang penting di negeri masing-masing. Ya. Bukanlah saya katakan wakaf ini tidak penting. Konteks dalam Malaysia. Saya susah sikit nak jawab ni pasal kita macam seolah-olah mewakili Majlis Agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Jadi kalau kita melihat kepada negara kita Malaysia sekarang, Malaysia sudah melihat wakaf itu adalah sebagai salah satu daripada instrumen yang boleh membantu untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat. Sama ada dari segi pendidikan, sama ada dari segi kesihatan dan sebagainya. Cuma tinggal lagi bagi saya, kekurangan kita ialah kita memerlukan masa yang lebih untuk memberi kesedaran. Kesedaran mana awareness kepada masyarakat untuk memahami tentang wakaf ini. Dan dia ada tempoh masa, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama perkara tersebut. Tapi kena sentiasa terus diulang-ulang perkataan wakaf itu. Kerana memang tak ramai, sebab kalau kita lihat dari segi tradisionalnya sekarang ini pun, wakaf hanya diketahui tanah untuk mendirikan masjid, tanah untuk mendirikan surau, perkuburan dan sebagainya. Ruang lingkup pemikiran masyarakat kita masih di situ. Dia tidak ke hadapan. Dia masih lagi perlu diberikan maklumat kerana mereka tidak mengetahui yang bahawasanya wakaf ini sebenarnya satu harta yang boleh dikembangkan. So mereka tak ada. So bagi saya sebenarnya dari segi pentadbir wakaf itu sendiri di negeri-negeri perlu melihat kepada awareness ini. Perlu diberikan kefahaman keseluruhan kepada masyarakat tentang wakaf ini, terutama berkenaan dengan produk wakaf. Sebab tak ramai orang yang ada tanah untuk diwakafkan, tetapi orang ada duit dalam poket untuk diwakafkan. Dan mereka akan bertanya, oh sebenarnya duit boleh diwakafkan. Tapi bila persoalan adakah sekarang ini wakaf yang awal tadi, wakaf ini sedang berkembang ataupun tidak di Malaysia? Kenapa saya kata ya? Kerana sebenarnya kalau kita melihat kepada negeri-negeri, kebanyakannya semua dah melihat kepada instrumen wakaf ini selain daripada zakat untuk dibangunkan, tetapi lebih kepada pembangunan infrastruktur serta sosioekonomi. Baik, Ustaz Nasrun, pada 2013 data menunjukkan nilai aset wakaf dianggarkan 1.3 trilion ringgit dan ada kira-kira 30,000 hektar tanah wakaf di seluruh negara. Dari jumlah itu hanya 13% sahaja telah tanah wakaf yang telah dimajukan. Apakah
kekangan yang dihadapi oleh Majlis Agama Islam Negeri dalam memajukan tanah wakaf ini? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat baik sebenarnya. Apa yang saya lihat sebenarnya, masalah ataupun saya bersetuju dengan data itu sebenarnya. Dan mungkin sekarang sebenarnya data itu lebih lagi. Ya. Maknanya kalau dinilai daripada segi aset, nilaian ringgit ni memang tinggi. Cuma tinggal lagi kita kena faham sebenarnya bila kita lihat kata 30,000 hektar itu satu jumlah ataupun satu keluasan yang sangat luas bila kita bayangkan. Cuma sebenarnya di negeri-negeri ini tanah-tanah wakaf itu kebanyakannya tidak diwakafkan dengan luas yang dengan jumlah luas yang besar. Contohnya kadang-kadang di poket-poket kecil. Kurang daripada suku ekar, kurang daripada 1 ekar, tetapi bila dikumpulkan keseluruhan memang nampak besar. Jadi kita sebenarnya kalau di Majlis Agama Islam Negeri ini kita perlu juga kerjasama daripada institusi-institusi lain. Sebagai contoh pejabat tanah dan sebagainya untuk membangunkan satu-satu tanah wakaf. Bukan mudah untuk kita bangunkan satu-satu tanah wakaf. Tapi kita percaya yang mana sebenarnya perundangan itu juga menjadi salah satu daripada faktor yang perlu kita lihat, perlu kita nilai semula tentang tanah-tanah wakaf, contohnya seperti KTN dan sebagainya. Jadi tanah wakaf ini isu yang kita nampak tidak boleh dibangunkan. Kebanyakan di Majlis Agama Islam Negeri sebenarnya memang menjadi satu sebenarnya pertanyaan masyarakat. Banyak tanah wakaf kan bereka-eka, berhektar-hektar, tetapi kenapa tidak dibangunkan? Ya, Ustaz Nasrul ada menyebut tentang ketidakseragaman perundangan ini. Bentuk penambahbaikan bagaimana dari sudut pandang Ustaz Nasrul untuk kita gembelengkan agar wakaf ini terus berkembang subur? Okey, saya melihat sebelum saya menjawab persoalan berkenaan dengan perundangan ini, satu masalah kita juga adalah dari segi dana. Bagaimanapun sebenarnya masalah yang paling besar bagi kita adalah dana. Itu yang dihadapi oleh Majlis Agama Islam Negeri. Cuma kita tidak menyalahkan keseluruhan dari segi dana itu. Walaupun dia faktor utama, tetapi dia bukan sebenarnya satu faktor yang sangat besar. Tinggal lagi sebenarnya bagaimana kita nak memberikan kesedaran kepada masyarakat, dan bukan hanya kesedaran, dan akhirnya kita akan sampai ke satu peringkat bagaimana kita nak menaikkan kegairahan masyarakat untuk berwakaf ini. Sehingga kalau kita lihat pada sejarah, kita akan kembali kepada sejarah dan kita melihat kepada sejarah Turki Osmaniyah, bukan hanya berwakaf semasa dia hidup, tetapi selepas dia meninggal dunia juga. Dia mewakafkan 1/3 daripada harta dia. So bagaimana kita nak jadi begitu? Maknanya kegairahan mereka mewakafkan harta. Sama ada harta itu harta alih ataupun tak alih. Jadi itu yang kita perlu fikirkan, ataupun kami di pihak pentadbiran memerlukan satu buah fikiran bagaimana kita nak meningkatkan kegairahan orang. Meningkatkan kegairahan orang untuk berwakaf, terutamanya wakaf tunai, supaya dana kita itu boleh membesar dan dapat membantu untuk membangunkan tanah-tanah wakaf. Dan sebenarnya ada je tanah-tanah wakaf di Majlis Agama Islam negeri-negeri, contoh Pulau Pinang, Selangor dan sebagainya yang telah dibangunkan. Kalau melihat kepada segi undang-undang, daripada segi undang-undang sebenarnya secara keseluruhan, saya melihat secara keseluruhan, sebenarnya di negeri-negeri ini ataupun baik dari segi akta, enactment dan sebagainya, perundangan berkenaan dengan wakaf ini sebenarnya telah ada. Dia bukanlah maksudnya tidak ada langsung. Dia telah ada, mungkin dalam bentuk enactment, bentuk perintah, kaedah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kita melihat kepada perundangan ini, takkanlah kita hanya melihat kepada buku undang-undang itu. Tanpa mungkin ada roh penguatkuasaan dan sebagainya. Bagaimana cara kita nak menjalankan. Contohnya kalau macam Dr. Rizwan katakan tadi, ada orang nak berwakaf tentang wakaf khairi ataupun wakaf zuri ataupun wakaf keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita nak melihat kepada perundangan itu bukan setakat ada, tetapi bagaimana kita nak melaksanakannya. Dan itu yang perlu difikirkan bagi saya oleh pihak Majlis Agama Islam negeri-negeri, dan kita melihat sebenarnya perkara ini telah mula diusahakan, telah mula dibuat, dan memang telah ada pun sebenarnya di negeri-negeri
yang mempunyai perundangan tersendiri berkenaan dengan wakaf keluarga yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Baik, Dr. Rizwan, Ustaz Nasrul mengatakan tentang isu utamanya adalah dana, dan melihat kepada situasi sekarang, Dr. Rizwan, adakah wajar untuk wakaf direvolusikan semula agar kita tidak sekadar memberi wakaf tetapi juga memberi izin untuk mencairkan sebahagian harta wakaf tersebut untuk pengurusan dan pembangunan wakaf? Okey, terima kasih. Satu soalan yang menarik untuk kita perbincangkan. Kalau sebut revolusi, ianya agak nampak macam kita nak gaduh. Tapi bagi saya kita boleh susun semulalah cara pendekatan wakaf di Malaysia. Saya nak komen sedikit apa Ustaz Nasrul sebut tadi. Saya tidak merasakan dana itu masalah. Saya nak tekankan, saya tidak lihat dana sebagai masalah. Saya ambil satu contoh. Saya ada buat kajian Ustaz Fawaz dan sahabat sekalian. Pada tahun tak salah saya 2020 atau 2019 saya ada buat kajian. Saya mendapati bahawa contoh kalau kita lihat penglibatan kerajaan, sebagai Ustaz Fawaz kata tadi, nak bina hospital, sekolah, jangan mengharapkan dana kerajaan semata-mata sebab dana kerajaan terhad. Tetapi kita boleh memberi penekanan penglibatan sektor korporat. Penglibatan sektor korporat nombor satu. Kedua, dalam kajian saya dapati bahawa top JLC Malaysia, dia punya aggregate income, pendapatan agregat pada tahun 2019 sekitar 26.3 bilion. Pendapatan agregat. Kalau kita ambil 1% pun cukup dah. Maksudnya 263 juta setahun kita dah ada. Kalau 5 tahun dah 1 bilion cash. Cash wakaf tu yang kita boleh bangunkan sektor ekonomi, sektor penting dalam pentadbiran negara. Jadi nak menjawab soalan Finas tadi, adakah boleh kita mencairkan harta? Saya lihat dari perspektif agak berbeza. Saya tidak lihat wakaf dari sudut hartanah saja. Skop wakaf sebenarnya besar. Hartanah sebahagian kecil saja dari sektor wakaf ni. Dan saya lihat seperti yang disebut tadi, ada 33,000 hektar tanah dan 13% saja yang dimanfaatkan, dibangunkan. Dan 87% lagi tidak dibangunkan disebabkan, bagi saya bukan sekadar faktor tanah, keluasan tanah, bukan sekadar dana itu sendiri, tetapi perlu ada satu plan perancangan jangka panjang. Nak buat apa dengan ni? Kita ambil contohlah di Pulau Pinang, mungkin Ustaz Fawaz tahu. Di Pulau Pinang banyak tanah-tanah wakaf, tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Dan kita lihat juga contoh-contoh lain di mana kita perlu melihat ada sudut pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di mana kita perlu memberikan penekanan kepada sektor-sektor kritikal negara. Contohnya apa? Food security. Kita perlu bangunkan feedlot, ternakan haiwan untuk manfaat masyarakat. Jangan isu telur pun kita boleh selesaikan, isu ayam kita boleh selesaikan. Benda itu asas masyarakat nak makan kan. Anak-anak kita, especially anak-anak kan. Jadi benda-benda dari sudut sektor kritikal negara seperti food security, dan kemudian yang bagi saya yang sangat penting adalah penglibatan dari sektor korporat itu sendiri. Kalau kita boleh, itu saya kata 1% boleh dapat 263 juta. Kalau kita berikan penekanan kepada sektor korporat lebih daripada 1%, katalah 2%, dah jadi 500 juta setahun. Itu belum kita ambil lagi kekuatan yang ada ummah di belakang ini, bank rakyat milik kita. Tabung haji milik kita. Isu kenaikan kos tabung haji ni insya-Allah boleh diselesaikan dengan berkaitan wakaf. Jadi nak cerita lanjut saya ambil satu contoh lah Finas dan sahabat-sahabat sekalian. Kita perlu satu lagi nak mencairkan harta wakaf, harta ni saya melihat satu lagi solution adalah menggunakan kaedah wakaf hybrid. Apa wakaf hybrid? Ini yang saya sering tekankan dengan Majlis Agama Islam Negeri. Zakat dan wakaf hendaklah bekerjasama. Sekarang ini seolah-olah jadi terpisah. Zakat ada elemen zakat, wakaf ada elemen zakat. Wakaf ada elemen wakaf. Tetapi tidak dapat sukar untuk melaksanakan apa saya panggil sebagai wakaf hybrid disebabkan oleh faktor perundangan. Tetapi bagi saya itu bukan alasan kenapa kita tak boleh bersama. Saya ambil satu contoh di Pulau Pinang contoh bagaimana wakaf Pulau Pinang dan juga lembaga zakat Pulau Pinang boleh bekerjasama tanah wakaf
dibangunkan agrobisnes di mana diuruskan oleh 5 atau 6 orang asnaf, golongan asnaf menguruskan tanah wakaf sektor pertanian dan nas. Ya. Benda yang agak simple kerana golongan asnaf ni mereka juga ada kepakaran dari sudut pertanian. Mungkin masalah kamu tidak ada kepakaran untuk bertani kan. Ya. Tetapi petani ini dari golongan asnaf kita boleh bagi mereka gunakan tanah wakaf, bangunkan perniagaan dan kemudian mereka boleh keluar daripada kepompong kemiskinan daripada asnaf. Ya, baik. Wallah. Baik, Ustaz Fawaz. Ya. Ustaz Samsul mengatakan kesedaran masyarakat terhadap wakaf ini masih lagi rendah. Tidak seperti zakat fitrah. Bila bulan Ramadan, semua orang melaksanakan. Kita boleh kata semua umat Islam, majoritinya memang cakna betul kena dah bayar belum. Tapi wakaf ini, Ustaz Fawaz, seakan kau mampu kau pergi, T20 pergi, B40 tak payah ambil tahu langsung, M40 tengok macam mana. Sebenarnya dalam konsep Al-Quran itu sendiri Ustaz Fawaz, bagaimana? Golongan mana yang sewajarnya, yang kena betul-betul cakna atau sebenarnya semua golongan selaku, sama ada Muslim atau non-Muslim, kita tu dulu. Muslim ini bagaimana? Ya, saya mengambil kira isu ini sebenarnya bukan isu sekadar masyarakat. Dan cuma saya tak berapa minat istilah revolusi. Saya lebih suka menggunakan istilah tajdid, transformasi dan reformasi. Sebab revolusi ni dia kita cantas daripada bawah. Itu istilah revolusi. Sebab itu kita kalau politik jangan buat revolusi. Jadi macam Iran. Ya, kita adalah agenda perubahan. Perubahan kita kekalkan yang tradisional dan kita kembangkan. Sebab dalam minda Islam kita hanya ada tajdid. Kita tidak ada revolusi. So, ya. Sebelum Ustaz kupas dengan lebih lanjut, saya suka untuk bacakan satu ayat Quran. Silakan, saya pun kena cuci hati dengan Quran. Dan saya rasa ayat ini sangat relate dengan situasi ataupun soalan yang Finas beri kepada Ustaz tadi. Ya. Cuma saya minta Ustaz kupas lah, saya tak kerti nak kupas. Saya akan kupas, bukan kupas darian tapi uraikan itu. InsyaAllah. Surah Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ayat ini ayat SDG. Sebab digunakan kalimah lan. Lan ni maknanya harfun linafil lil abad. Penafian selama-lamanya. Kita tidak akan mencapai tahap climax albir itu. Albir ni maknanya bersih daripada penipuan, pengkhianatan. Dia pure kebaikan lah. Tak ada unsur rasuah, tak ada unsur penipuan. Kalau kita nak bagi itu betul-betul sebahagian saja, bukan semua. Al-Quran ni dia nak bagi kita ambil yang seplus, konsep seplus dan sebahagian, dia bukan nak derma semua. Kita tidak menjadikan konsep Abu Bakar sebagai modul kita. Abu Bakar tu dia adalah khas untuk dirinya. Kita tak boleh ikut sebab Abu Bakar dia adalah Abu Bakar. Kita adalah umat. So kita bergerak di atas konsep Al-Quran iaitu mimma tuhibbun, sebahagian. Dan ini khitab ini akan menjawab kesedaran bukan hanya kepada masyarakat, kepada semua pihak. Sebab ayat ini ayat jamaah. Lan tanalu, kamu, kerajaan, para pentadbir, orang kaya, orang sederhana, T20 pun kena bahagi juga doktor. Tak boleh sama T20 ni. Kadang-kadang T20 ni dia nak masuk M40 pun boleh jadi dia up tambah 500 je. Tamu haji kena fikir dia tu. T20 30,000. Jadi kalau dia tambah 500 saja kena bayar 30,000, untunglah M40 kalau dan DB40 ni bukan semua nak pergi haji. Takkan dia nak minta derma. Jadi di situ kena ada semua benda kita kena review. Maksud dia ada tajdid. Jadi ayat ini telah menemukan kepada kita kamu semua umat Islam yang mewakili umat-umat yang lain. Sebab kita adalah bahtera penyelamat. Ayat ini walaupun khitabnya kepada orang Islam tetapi indirectnya juga kepada orang lain. Kepada orang bukan Islam. Kamu tidak mencapai nilai albir ini. Albir ini digunakan kepada ibu bapa. Digunakan kepada orang bukan Islam. Antabarruhum. Sebab kalimah bir ni kalimah tamadun. So untuk mencapai nilai tamadun, hadari, ekonomi yang mantap ini kita kena ada infak. Sebagian
harta-harta yang mahal lah. Kita jadi korporat mesti dilibatkan. Sebab tu mimma tuhibbul. Kalau benda-benda yang aset-aset yang nilainya kecil, orang pun tak sayang. Kita pun tudung pun dah ada tudung yang paling mahal lah Fidan. Mungkin tudung ni yang paling mahal. Tetapi kita nak ia adalah satu seragam. Dia bukan satu formula kepada hanya orang awam ataupun individu kaya. Tapi kita nak menggarapkan semua orang dengan guideline. Tapi kita tidak boleh ajak semua yang orang miskin, yang ada tanggungjawab, yang anak ramai kita nak suruh infak, tak betul. Tetapi mungkin ada orang miskin yang hidup dia bersendirian. Dia ada surplus. Sebab tu kita katakan ayat Quran ni dia menggunakan bahasa jamaah. Lan tanal birra, kamu semua. Jadi kalau orang bawah lupa, orang atas pun ingat. Kalau orang atas lupa, orang bawah pun ingat. Itulah maksud daripada ayat bahawa untuk menjawab kesedaran ni, kesedaran tidak boleh berlaku hanya di kalangan masyarakat, kesedaran daripada semua pihak. Ya, betul. Ada kajian, bukan kata di Malaysia. Saya tidak suka kita menyalahkan sesiapa. Kesalahan diletakkan kepada semua. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, pihak atasan, pihak bawah. Kerana kalau kita betul-betul inginkan perubahan, semua orang mesti menyahut. Idza sya'bu aradul hayah fala budda an yastajibul qadar. Kalau masyarakat inginkan kehidupan yang baru, semua orang mesti menyahut seruan perubahan. So seruan perubahan ini mesti melibatkan, kalau kita lambat sebab kita mesti cepat. Saya melihat bahawa kecepatan itu adalah sebahagian daripada instrumen tajdid dan islah. Islah mastata'tu, PM selalu sebut tu. Kalau kita nak membawa kepada, mungkin kita produkkan wakaf madani, istilahnya hadari, letakkan apa juga istilah, mesti berlaku kecepatan. Sebab itu fikrah Isra' dan Mi'raj adalah fikrah kecepatan. Bila Rasulullah buat benda yang begitu cepat dalam begitu pantas, kehidupan maki kepada Madani sangat luar biasa. Sambutan orang kepada Islam luar biasa. Kerana Rasulullah boleh mengumpul data dalam masa beberapa saat saja. Isra' Mi'raj bukan cerita untuk seronok, tetapi kita kena pelajari daripada teknologi buruk itu. Cepat, Rasulullah boleh cerita tiang banyak mana. So kecepatan itu adalah salah satu aliat ataupun instrumen kepada perubahan. Kalau saya nak cerita isu ini mungkin mengambil masa 3 hari, tapi saya stop dulu. Ya, kesedaran dan tanggungjawab daripada semua pihak. Baik, Quranic Solution berehat seketika, resolusi perbincangan kita selepas ini, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Masya Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa pentingnya infak yang berterusan kerana dia bermula dengan fi'il amar. Infak sekarang akan datang dan berterusan infak itu secara kolektif, ya. Tetapi mestilah harta itu daripada aset-aset yang halal dan yang baik. Kerana bila kita nak membicarakan tentang kelestarian, SDG dan sebagainya, mesti datang daripada bahan-bahan yang baik. Kerana yang baik itu akan melahirkan benda yang baik. Tetapi kalau kita bagi barang yang rosak, itu tidak akan mendatangkan hasil. Sebab itu Al-Quran ini
fikrahnya mengajak kepada semua kebaikan, bahasa yang tayyib, barang yang tayyib. Kalau tak nak berkawan pun hajran jamila, nak tolak cara yang baik. Bukan kita maki bil hikmah wal waqi wal hamun. Kita tak macam tu. Kalau kita nak buat apa pun, sabrun jamil. So ini kalimah-kalimah Al-Quran yang menghimpunkan segenap kecantikan, ya, daripada harta yang kita usah. Maknanya fa'ajmilut talab. Walaupun kita nak infak, jangan daripada sumber yang haram. Mesti daripada apa yang kamu usaha yang halal. Sebab itu dalam diriwayatkan kita ini rezeki ialah setiap orang akan mati sampailah rezekinya tamat. Maka kalau kita masih hidup tu kira banyaklah, insya-Allah rezeki tu ada lah kalau kita ada kehidupan kita. Tapi bila kita dah mati, makna dah tutup lah. File rezeki kita sudah ditutup. Maka kata Rasulullah fa'ajmilu talab. Cara pendekatan kerja kita mesti hasil yang baik. Sebab kalau segi rekod pun, kalau kita cari rezeki yang haram, kita nak cukai pun tak boleh bayar. Zakat pun tak boleh bayar. So kita nak rekod kat mana? So ini timbulnya money laundry. So money laundry ini timbul daripada tidak hasil daripada min tayyibati ma kasabtum. Al-Quran dia punya fikrahnya luar biasa. Dia menjaga sistem ketamadunan itu dan apa yang dikeluarkan daripada muka bumi. Bumi ini ada 7 lapisan. Dahulunya orang tidak tahu ada petrol. Masa ada petrol, semua negara petrol kaya-kaya belaka. Sebab tu Al-Quran sebut wa fil ardi la ayat. Dalam bumi itu ada kuasa-kuasa Allah. Kita belum kaji, sebabnya dalam dunia ni kita ada lebih kurang 96% belum kita explore. Hak yang dalam kita explore sekarang ni, kata ulama-ulama sains baru 4%. Kita belum explore tenaga solar, kita belum explore angin yang kita boleh jadikan sebagai aset. Mungkin nanti wakaf angin ini sebagai satu orang bayangan Al-Quran. Angin ini dah ada banyak jenis. Dan tiang langit, tiang di langit itu ada tiang. So makhluk Allah Ta'ala yang kita boleh explore ni sangat luas, yang boleh dijadikan sebagai capital, yang boleh dijadikan sebagai harta. Sebab itu mimma lakum minal ar, yang dikeluarkan oleh bumi banyak sangat yang kita belum explore lagi. Kalau kita faham membaca alam semesta ini seperti yang diinginkan oleh Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita akan juara dunia. Orang yang juara dunia ni orang yang boleh baca alam semesta. Dia faham angin, dia faham awan, dia faham matahari, dia faham segala-galanya. Jepun tenaga solar. Bijak. Kita tak terfikir orang boleh guna tenaga solar. Kita tak tahu guna tenaga apa. Kita perlu baca Al-Quran semula untuk melestarikan kehidupan kita. Itu setakat itu dahulu. Baik, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, Dr. Rizwan, adakah pada saat ini kita sedang melihat aset wakaf mencetuskan aset wakaf yang baharu, tidak sekadar dibiayai, diselenggara, namun kita sedang menambah aset baharu wakaf? Secara ringkas, 1 minit, Doktor. Secara umum saya boleh katakan memang kita sedang membina aset, wakaf membina aset baru. Tetapi bagi pendapat saya, tidak mencukupi. Sebagaimana saya kata bahawa kita ni ramai pakar, tapi pakar kita bermain di luar gelanggang. Jadi kalau kita boleh tarik golongan pakar masuk ke gelanggang, saya rasa Malaysia punya wakaf akan meletup. Ya, dihormati seluruh dunia. Baik, terima kasih Dr. Rizwan. Ustaz Nasrun, secara ringkas, kita tahu Perdana Menteri kita dalam belanjawan membangunkan Malaysia Madani 2023 baru-baru ini mewujudkan wakaf madani seperti yang dikatakan oleh Dr. Fawaz sebentar tadi dengan aset bernilai 1 bilion ringgit. Dan aspirasi kerajaan dalam wakaf madani ini adalah untuk menyumbang 20% dalam pengembangan sektor kewangan sosial Islam menjelang 2030. Dari sudut pandang Ustaz Nasrun sendiri yang berada di dalam bahagian wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, adakah aspirasi ini mampu dicapai dari sudut pandangan Ustaz? Okey, terima kasih kepada Fidas atas soalan tadi. Kalau kita melihat daripada kerangka yang telah dibentuk oleh pihak kerajaan yang menyalurkan lebih kurang dalam 1 bilion untuk wakaf madani ini. Kita lihat kerangka tersebut sangat menarik sebenarnya. Kalau sekiranya 1 bilion itu dapat dimanfaatkan. Cuma tinggal lagi bagaimana sebenarnya pihak kerajaan melihat kepada dana tersebut untuk pembangunan apa dan kepada siapa yang perlu diberikan. Kerana kalau nak pecahkan kepada negeri-negeri, kita ada 14 negeri, berapa sangat yang kita akan dapat dan apa sangat yang kita akan. Bagi saya perlu ada satu
kerangka projek yang jelas, Ya. mungkin pihak kerajaan boleh membangunkan sektor kesihatan contohnya, sektor sebagaimana yang Dr. Rizwan sebut tadi, food security contohnya, bagaimana kita nak melihat kepada kelestarian makanan yang perlu ada dalam masyarakat kita. So kalau projek-projek sebegitu yang perlu ditackle oleh pihak kerajaan, jadi saya rasa pihak kerajaan ataupun Majlis Agama Islam Negeri-Negeri sebenarnya membuka tangan untuk memberikan aset-aset dari segi wakaf yang boleh dibangunkan. Maksudnya ia berbalik kepada pelaksanaan yang sistematik lah. Baik, terima kasih kepada Dr. Rizwan, kepada Ustaz Nasrun kerana sudi hadir pada hari ini. Sedikit kesimpulan mungkin dapatan yang saya peroleh hasil perbincangan kita selama 1 jam ini dalam memastikan serta mengelakkan instrumen wakaf semakin hari semakin terkubur dan terpinggir. Wakaf perlukan satu lonjakan minda yang baru. Saya bimbang terpinggirnya wakaf ini bukan kerana instrumennya tidak produktif, tetapi mungkin kerana kelemahan kita untuk memahami instrumen yang tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Diharapkan 3 resolusi Quranik Solutions ini mampu dijadikan panduan pihak terlibat dalam membangunkan sekaligus melonjakkan instrumen wakaf negara. Silakan Ustaz Fawaz dengan 3 resolusi. Kita bagi topik wakaf, The Sleeping Giant. Okey, sebagai penutup saya ingin mengemukakan 3 resolusi yang saya nampak penting untuk kita garapkan dan kita laksanakan dalam pentas kehidupan kita, iaitu yang pertama merakyatkan wakaf. Supaya dikembangkan wakaf ini bukan hanya kepada orang Muslim, kepada non-Muslim, kerana mereka ini sebahagian daripada manusia dan Allah Ta'ala menjadikan bumi untuk semua. Wal arda wada'aha lil anam, bukan lil muslimin, kata ulama. Bumi ini milik semua orang dan semua orang wajib menjaga bumi ini walaupun dia orang bukan Islam. Yang kedua, meluaskan konsep wakaf. Apabila kita dapat meluaskan konsep wakaf kepada aset-aset yang lebih luas, saya yakin kalau di sana ada tempat yang ditutup, harta yang kita tidak ada, kita luaskan kepada aset-aset yang lain. Nanti ada digital dan seumpama dengannya. Yang penting ia diluluskan dalam bentuk fatwa dan syara'at. Itu maksud kita mesti ada engagement dengan majlis fatwanya, dengan undang-undangnya. Tetapi perubahan mesti ada. Dan yang ketiga, sentiasa melakukan semak perubahan. Daripada undang-undangnya, daripada ulamanya, daripada mutawalinya, daripada rakyatnya, kerana perubahan ini adalah nadi Al-Quran. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Quran memfathahkan amala itu dan menakirahkannya, mentanwinkannya supaya hari ini lebih baik daripada hari esok. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik pada semalam dan seterusnya. Sebab itu digunakan ahsanu amala, itu menunjukkan kepada tajaddud, sentiasa ada benda yang baru, create something new. Itu resolusi yang ingin kita sampaikan. Jadi sekadar itu dahulu, bongkar kebenaran dengan formula Al-Quran.